Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم يسر ولا تعسر ربي تميم بالخير. Berbahagia Tuan Imam, Pegawai Masjid, pengurusi dan barisan jawatan kuasa masjid, hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan moga-moga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izin, rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada malam ini Allah masih lagi pertemukan kita dalam ruang dan peluang ini. Moga-moga kita jadikan hidup kita ni sebagai hidup yang memberi manfaat pada orang lain, dan setiap apa yang kita lakukan ini kita mengharapkan agar ianya ditulis dan dikira
sebagai satu amal jariah untuk kehidupan kita yang kekal abadi di negeri akhirat nanti insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, malam ni kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan kitab tafsir Al-Munir, dan kita masih lagi berbahas berkaitan dengan surah An-Naba, surah yang ke-78, surah yang pertama, juzuk yang ke-30. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, malam ni insya-Allah akan kita tengok pada muka surat yang ke-13, iaitu tentang perihal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang azab orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, nasib mereka yang akan mereka terima di dalam neraka Jahannam. Kita ambil daripada surah An-Naba, surah ke-78 ayat ke-21 sampai ayat 23. Allah mulakan kalimah itu dengan kalimah takkid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Dalam 3 ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebut pada kita bahawa inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka Jahannam itu sentiasa mengintai dan menunggu. Lit-taghina ma'aba, tempat kembali, yakni kurungan golongan tirani atau golongan pelampau batas. Labithina fiha ahqaba, mereka akan tinggal di situ berabad-abad lamanya. Hadirin yang dikasihi sekalian, pada ayat yang ke-21 sampai 23 dia kata, setelah itu Allah menyebutkan pula nasib yang akan menimpa orang-orang yang sesat lagi malang kerana mendustakan hari pertemuan tersebut. Ada orang yang hidupnya atas dunia, dia tidak yakin akan hari kiamat, hari kebangkitan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu al-yawm ini juga digelar sebagai hari kiamat, ketika mana manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan manusia ini tidak boleh berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut manusia ni akan dikunci serapat-rapatnya. Nakhtimu ala afwahihim, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berkata-kata ni aydihim, tangan-tangan kamu. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki kamu. Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada orang yang hidupnya atas dunia, dia tidak percaya dan yakin akan kebangkitan hari kiamat. Sebab apa? Sebab hati mereka sudah dikotori, sebab hati mereka sudah dimateri, sebab hati mereka sudah ditutup. Akhirnya mereka tidak dapat melihat kebenaran.
Allah sebut dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kamu ni, kata Allah, kami berikan kamu ni hati, la yafqahuna biha, tetapi kamu tidak mahu berfikir. Kenapa? Sebab hati mereka sudah pun ditutupi dengan keindahan dan kelazatan dunia yang menipu, yang hanya sementara. Hidup atas dunia ni, bila manusia melihat kehidupan atas dunia ini satu kehidupan yang lazat dan indah belaka, sehingga kan hidup atas dunia ini menyebabkan manusia tertipu. Zuyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatirul muqantirah minadh dhahab wal fiddah. Allah kata zuyina linnas, diberikan perhiasan kepada manusia daripada yang tergolong daripada kalangan perempuan dan anak pinak, dan kamu akan dihidangkan dengan perhiasan dunia yang berupa emas dan perak. Ilal akhir al-ayat. Panjanglah ayat tu. Nak cerita dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tertipu dengan keindahan dan kelazatan dunia. Manusia yang tidak yakin akan kebangkitan hari kiamat, akhirnya mereka akan menimpa mereka dengan kesesatan yang nyata. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya neraka jahanam itu sentiasa mengintai dan menunggu. Inna jahannama kanat mirsada. Neraka jahanam ni, dia senantiasa bersiap sedia untuk menerima kedatangan manusia. Allah sebut dalam Quran, manusia neraka ini bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Bahan bakaran neraka ni adalah manusia dan batu berhala. Allah sebut dalam Quran. Maka neraka ni sudah pun bersiap sedia untuk menanti kemunculan dan kedatangan manusia. Nih, tempat kembali golongan-golongan yang melampaui batas. Mereka tinggal di situ berabad-abad lamanya. Sesungguhnya neraka jahanam menurut ketentuan Allah adalah lokasi kesudahan yang disediakan untuk golongan Taghut. Destinasi yang terakhir yang akan manusia tempuh adalah neraka. Kita bangkit di padang mahsyar masa tu, manusia akan dinilai, diperhitung seluruh amalan kita atas dunia ni. Duk atas dunia ni duk buat kerja apa? Sikit, banyak, baikkah kita, jahatkah kita, semua akan dinilai dan dikira. Setiap langkahan, kullu khutwatun min khutwatil, setiap langkahan demi langkahan, semuanya Allah akan kira. Maka manusia yang taghut, manusia yang kufur pada apa yang Allah tentukan dengan kenikmatan Islam ini, mereka yang kufur akhirnya mereka akan masuk ke dalam neraka yang terhidang kepada golongan ini. Wal'iyazubillah. Mereka ialah golongan tirani yang angkuh dan sombong dari menyatakan keimanan kepada Rasul. Ada orang yang taghut, yang membina kehidupan atas dunia, golongan-golongan kufar, sehingga kan mereka menafikan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sanggup menghina Nabi kerana nakkan jawatan mereka atas dunia, kerana mereka berjalan di atas landasan taghut. Akhirnya mereka sanggup meletakkan sesuatu yang batil itu di hadapan. Nih, mereka akan duduk di mana? Tempat mereka akhirnya dalam neraka Allah.
Neraka itulah tempat mereka dan mereka akan kekal tinggal di situ selama-lamanya. Golongan-golongan Taghut yang kufar pada Allah, yang kufur kepada Allah, akhirnya mereka akan tinggal dalam neraka selama-lamanya. Allah sebutkan dalam kalimah, dalam ayat yang ke-23, labithina fiha ahqaba. Al-ahqab adalah kata jamak daripada hukbun. Kata mufradnya ialah hikbah, yang bererti jarak masa yang panjang. Labithina fiha ahqaba, manusia yang taghut, yang duduk dalam keadaan kufur pada jalan Allah ni, mereka akan tinggal dalam neraka ini dalam tempoh masa yang panjang. Bahkan kata sebahagian ulama, ahqab ini, hukbun ini, Allah maksudkan dengan kalimah selama-lamanya. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kalimah mufrad kepada hikbah, kepada al-ahqab, mufradnya apa dia? Hikbah. Hikbah ni maknanya dalam masa yang panjang, jarak masa yang panjang, hukum. Tuan-tuan, maka manusia yang kufur pada Allah, mereka akan menghuni neraka dalam tempoh dan jangka masa yang sangat panjang. Kata Ibnu Abbas, hukbah ini bermaksud sesuatu yang tidak boleh dibilang dengan jangka masa tertentu. Maknanya kalau bahasa kita ni, kita panggil infinity. Dia tidak ada jangka masa tertentu. Bila ni? Tahun depan ada. Tahun depan ni ada jangka masa. Tahun depan bila? 365 hari contoh. Ada masa. Bila ni? 2 tahun lagi ada masa. Kita tahu 2 tahun lagi 2022. Bila ni? 2026 ada jangkaan dia. Tetapi yang disebut dengan hukbah ini, dia tidak ada jangkaan. Bila? Dengan masa yang panjang. Dalam bahasa kita dipanggil infinity. Tidak ada jarak, tidak ada jangkaan masa. Bila? Tak tahu. Tapi tak tahu itu jawapannya panjang. Kita boleh jawab tak tahu ni mungkin besok tak. Tapi jangkaan hukbah ini satu waktu yang sangat panjang, sehingga manusia tidak boleh meletakkan jangkaan itu. 20 tahun tak. 20 tahun itu belum panjang. Kalau kita nak banding dengan 50 tahun, kita boleh kata 100 tahun. 100 tahun belum panjang kalau kita nak banding dengan 1000 tahun. Kita kata mungkin manusia ni akan masuk 1000 tahun. 1000 tahun belum panjang kalau kita nak dibandingkan dengan 50,000 tahun sebagai contoh. Kita kata mungkin dia duduk dalam neraka 50,000 tahun. 50,000 tahun belum panjang lagi kalau nak dibanding dengan 100,000 tahun. Begitulah seterusnya. Jadi berapa yang panjang ni? Wallahu a'lam. Maka kata sebahagian ulama, maka hukbah itu boleh ditafsirkan dengan selama-lamanya. Sebab tak tahu jangka. Bila nak duduk ni? Selama-lamanya. Maka orang kufur, orang yang taghut pada jalan Allah, akhirnya mereka akan menghuni neraka Allah sehingga satu tempoh yang sangat panjang, bahkan kata sebahagian ulama untuk selama-lamanya. Wal'iyyazubillah. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita tengok pula dia kata al-mirsad dalam kalimah inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka ni sedang mengintai-ngintai. Nah, maka dia kata al-mirsad itu boleh ditafsirkan dalam dua bentuk dan keadaan. Pertama, mirsad itu boleh ditafsirkan dengan kalimah al-isim, maknanya kalimah kata nama. Nama bagi satu tempat yang mempunyai ruang pengintaian. Kalau bahasa Arab disebut isim, kalimah isim, maknanya dia disebutkan mirsad ini. Pertama, dia memberi maksud dengan kata nama. Bahasa kita ni, kalau kita mengaji bahasa Melayu ni, dia ada kata nama, kata kerja, kata sifat, kan? Kalau kita mengaji dulu-dulu ni, kau tak ingat dah. Ingat kan?
Yang ni mirsad ni kata ulama dia boleh ditafsirkan dengan kata nama, iaitu apa? Mirsad ni maknanya tempat atau ruang mengintai. Ruang ni maknanya dia ada tempat lah, kata nama dia ada ruang. Macam kita ni di masjid ni ada ruang, jadi kita solat di mana? Di ruang masjid. Ruang ni maknanya ada setting dia, daripada kanan ke kiri, depan ke belakang, atas ke bawah, dia ada setting dia. Maka ruang mengintai ni pun ada ruangnya. Dalam neraka ni ada ruang, ada tempat untuk diintai. Nak intai di mana? Ruangan ini. Baik. Kedua, kata para ulama boleh ditafsirkan dengan kata sifat. Dia kata boleh jadi kata sifat yang memberi makna tempat di mana musuh-musuh Allah diintai dan ditunggu. Satu kata nama. Yang kedua, mirsad ini dia membawa maksud kata sifat. Sifat ni maknanya apa yang neraka tu buat. Makna neraka telah mengintai manusia, sedang mengintai manusia yang akan dihuni, dimasukkan ke dalam neraka tu. Kita boleh faham tak? Dalam keadaan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala nak meletakkan sesuatu apa yang Allah ciptakan ini, semua ni makhluk Allah. Neraka makhluk Allah, syurga makhluk Allah, pahala yang kita dapat ni juga makhluk Allah, dosa yang kita dapat ni juga makhluk Allah, sakit yang kita dapat ni juga makhluk Allah, sihat yang kita dapat ni juga makhluk Allah. Maknanya semua yang hidup atas dunia ni juga makhluk Allah. Pokok, bulan, cakrawala, matahari, bintang-bintang, planet-planet yang ada ni semuanya makhluk Allah. Maka Allah kata, dalam keadaan ini Allah, inna jahannama kanat mirsada, Allah ciptakan neraka. Ayat ni dia kata menjadi dalil yang menunjukkan bahawa neraka jahanam itu adalah makhluk Allah. Lantaran firman Allah disediakan atau diciptakan. Begitulah juga dengan syurga. Syurga pun adalah makhluk Allah. Maknanya apa? Allah ciptakan neraka ini untuk golongan-golongan yang begini. Allah ciptakan syurga untuk golongan-golongan yang begini. Sebab itu kata Ibnu Abbas, ada 3 jalan mukmin untuk dia nak menuju ke jalan syurga Allah. Mukmin ni, orang beriman ni ada 3 jalan, 3 ways untuk dia nak menuju kepada jalan syurga. Manusia yang beriman pada Allah, kata Ibnu Abbas. Pertama, nak pergi jalan syurga ni, manusia, kata Ibnu Abbas, dia perlu membina hubungan dengan Allah melalui solat. Orang mukmin nak pergi syurga, dia perlu bina repo dia. Dia bina hubungan yang baik dia dengan Allah melalui jalan salat. Hiya salah. Sebab itu tuan-tuan, ni kita duduk Rabiul Awal, nak habis dah ni. Dalam Rabiul Awal ni, ketika mana Nabi wafat, Nabi nak wafat, Nabi ungkapkan di antara kalimah-kalimah yang terakhir, apa dia? As-salah, as-salah, as-salah. Semayang, solat. Nabi nak cerita bahawa solat tu satu indikator yang sangat penting dalam hidup manusia. Bergeraklah di mana pun, kamu pilah di mana pun, kalau solat menjadi tunjang dalam hidup ni, kita akan berjaya. Bahagia dan runtuh rumah tangga sesebuah kekeluargaan ini, dia wujud kerana solat. Kita nak bahagia dalam rumah tangga, bina dulu dengan salat. Kita tengok banyak rumah tangga yang runtuh, wal'iyazubillah. Kenapa? Kerana rumah tangga itu tidak ditunjangi dengan salat yang sempurna. Hari ini kita duduk dalam ruangan PKPB ni tuan-tuan.
kita ada ruang, kita ada kesempatan untuk kita bawa keluarga kita dalam jalan solat tu. Cek bacaan solat, cek tentang solat anak-anak, perbuatan mereka dalam solat dan sebagainya. Benda-benda ni dia boleh merangkum seluruh kehidupan kita. Kalau solatnya sempurna tuan-tuan, solatnya baik, dia takkan ambil hak orang. Solat baik, dia takkan cakap mohong. Orang Kedah kata mohong, mohong ni tipu lah, kan? Kalau solatnya baik, dia takkan buang masa. Dia akan jaga waktu solat tu yang terbaik. Soalnya hari ini bila kita tak jaga asas tunjang hidup kita, sepanjang kehidupan kita ni, kita tidak ditunjangi dengan amalan salat. Orang semayang kita boleh pergi main PUBG lagi. Orang azan dah. Macam kita tadi kan, dengar hujung-hujung ya, rupanya dia tak buka mic luar. Melawak ya, kan? Saya pun nak tengok apa, ingat ke dia komat dah. Rupanya Tok Bilal terlupa buka mikrofon luar. Tak apa, buat aku mana? Saya kita buka lah mic luar kan. Duk dengar kot luar la ilaha illallah ya. Habis dah rupanya. Ingat ke komat dah? Kita pun kelang kabut tu dah. Ni tunjang dia, asas dia salat. Kita nak bentuk keluarga kita dengan salat. Lepas tu nak masuk syurga, jalan yang first salat. Solat dulu. Dalam solat tu, ketika mana kita solat, solat ni dirangkum apa tuan-tuan? Dalam solat kita belajar untuk fokus, penumpuan. Tak ada orang semayang ni duduk tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tak ada. Bila solat kita tumpu pada satu tempat, tu kita nak habaq kata, tu fokus pada hidupan kita. So kehidupan kita yang panjang, kita perlu fokus kepada satu matlamat. Nak pergi mana? Syurga. Hidup kita pun macam tu. Kita perlu kepada pemfokusan tadi. Berjayanya seseorang adalah kerana salatnya berjaya. Pertama. Yang kedua, kata Ibn Abbas, jalan yang nak bawa kita pada jalan syurga ni, yang kedua ialah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni asas. Dan tu yang kita lah ni kena belajar amal sunnah Nabi ni banyak. Di antaranya apa? Di antaranya kata Ibn Rif'ah, benda-benda yang sekecil-kecilnya Nabi amal, kita ikut tak? Ikut Ustaz. Potong kuku sudah lah. Tu saya tengok banyak, tengok potong kuku aja. Ibn Rif'ah meriwayatkan Nabi potong kuku secara bersilang, sehingga kan Ibn Rif'ah kata, sebarang siapa yang potong kuku secara bersilang menurut sunnah Nabi, dia akan terhindar daripada sakit sopak, junun, gila, dan juga sakit mata. Baras, junun dan sakit mata. Lagu mana Nabi buat potong kuku ni? Ni secara bersilang. Nampak simple, tapi buat ke tak? Dia kata, lo tak tahu pun. Tak tahu, malah ni kena tahu. Nabi potong kuku cara bersilang. Macam mana? Khawabis. Dia ambil mula dengan jari, dengan tangan kanan. Khinsyir. Dia panggil jari apa ni? Kecil ni, jari kelingking. Mula dengan kelingking dulu. Sebelah kanan mula dengan kelingking, lepas tu silang. Jari wusta, khawabis. Wusta ni jari tengah. Lepas tu silang pula khawa, alif. Alif ni ibham, ibu jari. Lepas tu patah balik jari manis, ba, binsyir ni. Dan kemudian yang kelima ialah jari sababah, jari telunjuk. Ni Nabi buat ni. Ni sunnah Nabi. Jalan syurga ni. Pertama, saya ulang, jari kecil. Lepas tu wusta, jari tengah. Lepas tu jari ibham, ibu jari. Lepas tu jari binsyir, jari manis, atau jari orang sarung cincin ni. Dan kemudian jari sababah, telunjuk. Tu belah kanan.
Lepas tu belah kiri ni mula dengan ibham. Lepas tu wusta, tuan-tuan. Lepas tu khinsyir, jari kecil, jari kelingking. Lepas tu jari ni binsyir, jari manis. Dan yang terakhir ialah sababah, jari telunjuk. Saya ulang, jari belah kiri, tangan belah kiri mula dengan ibham, ibu jari, kemudian jari wusta, kemudian jari khinsyir, jari kecil, kemudian jari manis, dan penutup ialah jari sababah, jari telunjuk, jari manis, dan akhirnya dengan jari telunjuk. Ni sunnah Nabi, sekecil-kecil tu Nabi ajak, tuan-tuan. Nak masuk syurga tak? Oi, nak masuk syurga ustaz. Oi, siapa tak mau syurga? Nak masuk syurga buat tak sunnah Nabi? Buatlah kadang-kadang. Ni kita. Ni kita umur kadang-kadang dah sayup-sayup ni, tuan-tuan. Kadang saban tak berarti nak apa lilit lagi. Tak berarti nak lilit lagi saban kita. Dia kata kan tak mau pandai lilit ustaz. Habis tu pasal apa? Dari segi kalau pubuh serban ni, dia kata saya kalau asak dengan zuhur boleh gagah ustaz. Kena main maghrib dia duduk tolak main, ya sila haji, ya sila haji. Allah, dia kata jam ustaz, jengkreng terus tuan-tuan. Orang lah tengok kira pubuh serban ni kira haji lah kita. Ya sila haji, sila duk sila haji, dia kata pergi dia dah. Kalau tekat zuhur asak boleh pasal senyap. Main maghrib dia kata buh kulhu lah, tuan-tuan. Jangan mereka, tuan-tuan, kalau hak tak biasa ni kulhu pun cari jalan tak habis, tuan-tuan. Kulhu bukan kuliah, kulhu pun cari jalan tak sudah, tuan-tuan. Dia masuk ayat lain. Jangan mereka berpeluh dari ni pasal apa? Hak belakang makmum macam-macam duk main dah. Ni sebab tu amalkan sunnah Nabi, walau sekecil-kecil benda sehingga ke besar-besar perkara. Nabi makan, tuan-tuan, makan beridang ni kan, makan. Nabi ambil yang paling dekat beridang. Nabi makan, duduk di rumah ni, Nabi ambil benda yang paling dekat. Kita ambil benda hak paling sedap. Tengok kari pala ikan duk jongoi tu, ikan ikan seludu pula, tuan-tuan, buat gulai. Dia nampak mata seludu tu duk klip-klip dah, duduk jauh. Boh hak tu dulu, tuan-tuan, kau habis hak tu kita. Nabi ambil benda hak paling dekat, kita ambil benda hak paling sedap. Ni sunnah Nabi ni. Nabi makan 3 jari, kita makan 5 jari. Ni dia hanya bubuh, tuan, 3 kali pepak telan tu mai tak sedu. Dia main masjid sedu duk lekat ni. Nah, pasal apa? Nak cepat ni kita gopoh dalam makan. Soalnya Nabi ajak kita tak? Ajak. Daripada sekecil-kecil benda sampailah kepada sebesar-besar perkara. Yang kedua. Yang ketiga, jalan nak pi kepada syurga ni, kata Nabi, kata Ibnu Abbas, bina silaturrahim sesama manusia. Sesama manusia ni kita bina silaturrahim ni, pautan ukhuwah sesama kita. Jangan duk kira nak kelai dengan semua orang. Tak, bina hubungan baik sesama manusia. Kita hidup dah 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Macam saya 18 tahun. Melawak, cerita muda lagi lah kan, lambat lagi nak mati ni. Melawak. Tuan-tuan tahu hidup kita ni, bila kita hidup atas dunia ni, jangan kita cari musuh. Satu orang ulama, satu orang tasawuf, ulama tabi'in, tuan-tuan, nama dia Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam ni dia telah berguru dengan guru dia Imam Syakir Al-Balkhi. Satu hari Imam Syakir Al-Balkhi ni panggil Imam Hatim Al-Asam, wahai Hatim Al-Asam, kemari kamu. Dia kata, ada apa wahai guruku yang mulia? Aku nak tanya kamu, hari ini kamu telah berguru dengan aku lebih 30 tahun. Apa yang kamu dapat daripada aku? Kata Imam Hatim Al-Asam, setelah aku berguru dengan kamu wahai Imam Syakir Al-Balkhi,
aku dapati di sana ada 8 faedah. Saya nak sebut satu je tuan-tuan. Kata Imam Hatim Al-Asam, dia kata dalam kehidupan manusia, manusia selalu mengejar keindahan dan keseronokan dunia sehingga mengetepikan soal hubungan sesama manusia. Ada tak zaman lawan ni macam tu? Ada? Duk kadang-kadang sebelah rumah, sebelah tu minta kenal jiran dia. Pasal apa? Dia mula mencari hidup di atas dunia ni, survival diri. Kata Imam Hatim Al-Asam, ingatlah bahawa hidup atas dunia ini, berpeganglah kalian kepada konsep takwa. Imam Hatim Al-Asam kata, pegang dengan konsep takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu adalah orang bertakwa di sisi Allah. Maknanya dalam hidup kita ni, kita cari takwa. Untuk kita nak kejar hidup kita ni tak ada siapa yang mulia, melainkan yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Bukan pasal dia harta banyak, bukan pasal keturunan mulia, bukan pasal dia golongan ilmuwan, tak, tetapi kerana takwanya di sisi Allah. Habis itu kita nak kejar apa? Kejarlah takwa. Dalam takwa itu kita dinilai dan diajar untuk menjaga hubungan silaturahim sesama manusia. Ni kita. Sebab tu jalan nak pergi ke syurga, ingat, bina hubungan silaturahim sama kita. Jangan mencari musuh hidup atas dunia. Jangan cari musuh. 3 benda yang kita nak pergi jalan syurga. Baik. Ayat ini, kata pengarang kitab ni, dia kata ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa neraka Jahannam itu adalah makhluk. Neraka Jahannam ni semuanya makhluk Allah. Dan mereka dalam ayat yang seterusnya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman kecuali air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Ayat 24-26. Yakni mereka tidak menikmati sewaktu berada di dalam neraka Jahannam atau di dalam Al-Ahqab, rasa dingin yang menyejukkan mereka daripada panas, dan tidak juga dapat menikmati minuman yang menghilangkan dahaga kecuali Al-Hamim, iaitu air panas yang mendidih. Wal'iyazubillah. Agak-agak ayak panas mendidih ni manusia boleh minum tak tuan-tuan? Tak boleh. Kita minum buih pun kira puas buih lah tuan-tuan. Ni ayak mendidih, duk mengelegak lagi. Dah lah manusia dihidangkan bukan takat ayak, bahkan dalam tu adalah ayak nanah dan darah penghuni-penghuni neraka. Wal'iyazubillah. Sebab tu Allah turunkan satu ayat, Allah kata wa iza ra'au ayatan yastaskhirun. Dan apabila kami berikan peringatan, ayat-ayat kami, tanda kekuasaan kami, kata Allah, yastaskhirun, jangan kamu memperolok-olokkannya. Dan Allah turun tak tanda-tanda kekuasaan Allah ni? Ada. Ni akhir zaman ni, ada tak ni kita? Ada. Tapi manusia ada lagi yang buat tak peduli bila Allah turunkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ni bila mai wabak satu penyakit ni tuan-tuan, kita duk seronok lagi, kita duk melalak lagi, kita duk beribur lagi. Ni dunia ni nak musnah dah. Dunia ni nak padam lah tuan-tuan. Tapi kita buat apa ni? Kita duduk dalam dunia yang macam ni tuan-tuan. Kita duduk dalam dunia ni, apa kita buat? Untuk kita nak berhadapan dengan situasi yang mencabar satu ketika nanti, apa yang kita nak bawa sebenarnya? Kalaulah amalan-amalan manusia tidak digrab, tidak dibawa peluang ini, hidup kita tak ambil peluang ini sebaik-baiknya, agak-agak apa jadi dengan dunia kita nanti? Kehidupan kita, kehidupan yang bagaimana sesudah kita mati nanti? Lepas tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, di antara sifat orang bertakwa ni apa dia? Kata Sayyidina Ali ialah
al-isti'dad li yaumir rahil, bersiap sedia untuk kamu tempuh hari kematian besok. Siap sedia. Tuan-tuan, nak siap sedia lagu mana? Kata sebahagian ulama, persiapan ni mesti kena ada ilmu. Persiapan tadi ni nak bersiap sedia dengan soal kematian ni kena ada ilmu. Dia tak boleh rodong lagu tu aja. Dia kena ada ilmu. Nak ada ilmu lagu mana kalau dia tak ada masa untuk cari ilmu? Hidup dia cari kejar kekayaan dunia aja. Sampai tak ada satu hari yang dia boleh main nak mengaji, nak cari ilmu, nak bina hidup dia dengan kebaikan. Akhirnya dia bawa ke hidup dia ke mana? Dia akan melencong. Hidup dia mencari. Sampai umur 50 pun duk mencari lagi hidup. Nah, ni sebab tu bila Allah berikan beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah, maka pegang dan ambil dia sebagai satu pengajaran yang terbaik untuk kehidupan kita. Ni azab sebegini dikenakan terhadap mereka sesuai dengan dosa besar yang pernah dilakukan. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik, dan tidak ada azab yang lebih besar daripada api neraka. Satu benda yang besar yang manusia tak boleh tolak. Bila mereka kufur pada Allah, mereka mensyirikkan Allah, lalu mereka akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Wal'iyyazubillah. Oleh kerana amalan mereka penuh dengan kejahatan, maka mereka mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatan mereka. Hidup mereka atas dunia dah penuh dengan kejahatan. Hidup mereka atas dunia ni dah penuh dengan kefasikan. Akhirnya Allah timpakan azab pada mereka di dalam neraka jahanam nanti. Kalau dia kata, dan selaras dengan firman Allah, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Asy-Syura ayat 40. Al-Bardun di dalam ayat tersebut mengikut setengah pendapat ulama bermaksud mengantuk dan tidur. Apa yang jelas ialah setelah diterangkan jenis-jenis balasan ke atas orang-orang kafir, Allah menerangkan bahawa balasan itu adalah tepat dan adil sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Duk atas dunia, duk sangka mereka betul dah. Tapi sedangkan jalan yang mereka pilih adalah jalan yang salah, jalan kekufuran, jalan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya jalan ni akan meletakkan mereka dalam neraka jahanam. Wal'iyyazubillah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, jadi jaga-jaga. Sebab tu orang yang akan menghuni syurga adalah orang yang taut, yang berada dalam jalan kekufuran. Tapi jalan yang nak pi pada jalan syurga ni banyak, yang Allah bentangkan luah pada manusia. Di antaranya kata Allah, jalan orang yang nak pergi syurga ni banyak. Di antaranya ada 5 orang yang Allah sebutkan akan menghuni dalam syurga. 5 orang jalan, 5 orang yang akan masuk syurga ni. Siapa dia? Di antaranya Allah kata as-sabirin. Yang pertama orang sabar. Duduk atas dunia ni kena sabar. Nak pergi syurga tak? Nak pergi, kena sabar. Satu. Yang kedua was-sadiqin, orang yang membenarkan. Duk atas dunia ni kena membenarkan apa yang Allah sebut dalam Quran dan juga hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Yang ketiga Allah kata wal qanitin, orang yang taat, tunduk dan patuh pada Allah. Jangan bantah. Tunduk dan taat patuh pada Allah. Itu hidup atas dunia ni kita takut, tuan-tuan. Manusia ni kadang-kadang dia rasa diri dia tu lebih baik. Ingat, yang merasa diri baik ni sifat iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih baik daripada kamu. Kadang terlintas di hati kita ni terlintas ya, Allah aku lebih baik dah ni. Tu sifat iblis. Kalau benda ni duduk dalam jiwa kita, duduk dalam hati kita, kena cepat-cepat istighfar. Takut kita ada satu sifat iblis yang duduk dalam jiwa kita. Kita bawa kereta, tuan-tuan, kita duk rasa kereta kita elok dah, tiba-tiba ada satu kereta kancil kecil tuan-tuan, dah lah buruk, kecil pula tu, dia potong kita. Kita pun duk sebutlah hati je, Allah hang tekat kancil ya, ana khairum minhu,
kita duk rasa aku lebih baik daripada hang. Tu sifat iblis. Allahu Akbar, bahaya tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk di pejabat, orang lain main nampak lagu susah, kita rasa aku ni lebih baik daripada hang. Ana khairun minhu. Sifat iblis. Duduk dalam rumah kita, tuan-tuan, kita beli apa perabot baru ke apa kan ni, orang tengok sebelah kita pun kadang bukan kita sebut pun, benda duduk lah hati ana khairun minhu, aku lebih baik daripada hang. Tengok aku boleh beli perabot, hang tak boleh beli. Benda-benda yang macam ni kadang-kadang iblis dia main satu sifat yang macam ni untuk kita ni. Nah, yang keempat Allah sebut yang akan masuk syurga siapa? Wal munfiqin, mereka yang menginfakkan harta benda mereka pada jalan Allah. Dan yang kelima, wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun pada Allah waktu sahur. 5 ciri-ciri ni Allah jamin dia masuk syurga. Orang sabar, orang yang sadiqin, yang benar, yang membenarkan, orang yang patuh taat pada Allah, orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, dan yang kelima ialah orang yang banyak memohon keampunan Allah pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Waktu sahur ni kita tak usah cerita lah waktu bila, nama pun sahur pukul 9 sok lah dah. Waktu sahur ni waktu bila? 1/3 malam sebelum terbitnya fajar, itu waktu sahur. Waktu tu nak buat apa? Doalah pada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenan doa kita, bermunajat kita depan Allah. Allah angkat martabat kita dengan satu yang lebih baik dalam kehidupan ni. Wallahu alam. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada muka surat yang keempat dan pada ayat yang berikutnya nanti insya-Allah. Terima kasih banyak insya-Allah. Di sebelum kita nak tutup kuliah kita pada malam ni, kita nak sudahkan dengan majlis tahlil insya-Allah, majlis tahlil. Dan dalam majlis ni insya-Allah ni